dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita kembali lagi bersama Cikgu Farah dalam Sejarah Tahun 5. Hari ini kita akan belajar unit 5 iaitu Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Sebelum kita memulakan sesi PDPR kali ini, jom bersedia dengan buku teks, buku tulis dan juga alat tulis. Hari ini kita akan singkap kembali tokoh-tokoh perjuangan negara dalam menentang penjajahan British. Tokoh yang akan kita kenali dalam topik kita hari ini iaitu Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Sharif Massaho, Antenom, Mat Saleh, Rentap, Datuk Bahaman, Dul Said dan juga Yam Tuan Antah. Tokoh kita yang pertama ialah Dul Said. Nama sebenar beliau ialah Abdul Said bin Omar. Beliau juga dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Dul Said. Beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal daripada suku Semelenggang. Dul Said menentang British. Yang pertama, Naning merupakan satu kawasan yang bersempadan dengan Melaka. British mendakwa Naning iaitu kawasan jajahan Dul Said, tetapi Dul Said membantah. Beliau enggan membayar cukai hasil tahunan 1/10 kepada British. Jadi, beliau berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Naning. Bagaimana pula peristiwa penentangan tersebut? Pada tahun 1831, British telah menyerang Naning tetapi kalah. Dul Said menang ketika itu kerana beliau menerima bantuan ketenteraan dari Ulu Muar, Sungai Ujong, Seri Menanti dan juga Rembau. Kemudian pada tahun 1832, British menyerang Naning sekali lagi dan pada kali ini mereka berjaya mengalahkan Dul Said. Kekalahan ini adalah disebabkan oleh sekutu Dul Said menolong British. Akhirnya, Dul Said pun menyerah diri, diberi pencen, sebidang tanah dan telah dibawa ke Melaka. Tokoh kedua kita ialah Rentap yang popular dengan slogan Agi Hidup Agi Ngelaban. Siapakah Rentap ini? Nama sebenar Rentap ialah Libau Anak Mingkan. Beliau merupakan seorang pemimpin orang Iban di Nanga Seberang, Sarawak. Nanga ni bermaksud sungai. Bermaksud Sungai Seberang di Sarawak. Sebab Rentap menentang British adalah yang pertama kerana James Brooke telah menghapuskan penempatan orang Iban di Nanga ataupun Sungai Seberang. Dan lagi satu, James Brooke juga menganggap orang Iban ini sebagai lanun. Bagaimanakah peristiwa penentangan ini berlaku? Ianya bermula pada tahun 1853 di mana Rentap telah berjaya menyerang kubu James Brooke di Nanga Seberang. Kemudian James Brooke menyerang balas dengan membakar 20 buah rumah panjang di kawasan Rentap. Tahun seterusnya iaitu pada tahun 1854, James Brooke menyerang Rentap lagi di Sungai Lang. Rentap pun terpaksa berundur ke hutan dan membina kubu di Bukit Sadok. Malangnya pada tahun 1861, James Brooke telah menyerang lagi kubu Rentap, iaitu kubu yang dibina di Bukit Sadok itu. Hasil daripada serangan itu, Rentap pun berundur ke Ulu Entabai. Tokoh yang ketiga ialah Sharif Massaho. Nama sebenar beliau ialah Sharif Massaho bin Muhammad Al-Shahab.
Beliau berasal daripada Kampung Ikan. Beliau merupakan seorang pembesar sarike di Sungai Rajang, Sarawak. Sebab penentangan beliau ialah yang pertama, Sharif Masahur menentang James Brooke kerana James Brooke telah menguasai sarike. Penguasaan James Brooke ini telah menyebabkan Sharif Masahur kehilangan hak dan kuasa sebagai pembesar di sarike. Pada tahun 1859, Sharif Masahur bersama-sama dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Pangeran Temenggung Hashim berpakat untuk mengusir keluarga Brooke dari Kuching. Beliau menyerang kubu Brooke berhampiran Sungai Rajang di Kanowit. Namun begitu, keluarga Brooke telah berjaya menggagalkan rancangan ini. Dan akibatnya, Sharif Masahur telah dibuang negeri, manakala Datuk Patinggi Abdul Ghafur tadi telah ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan 3 tahun. Tokoh kita yang keempat ialah Datuk Maharaja Lela. Nama sebenar beliau ialah Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Beliau merupakan orang besar berlapan perak yang mentadbir kawasan Pasir Salak. Mengapakah Datuk Maharaja Lela menentang British? Sebab yang pertama adalah kerana Residen British J.W.W. Birch telah campur tangan dalam pentadbiran negeri dan juga adat resam orang Melayu di Pasir Salak. Presiden British juga telah mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan. British juga telah memperkenalkan cukai baharu yang sangat membebankan rakyat. Malah, mereka juga bersikap angkuh dan sombong. Jom kita tengok bagaimanakah peristiwa penentangan ini berlaku. Pada tahun 1875, Sultan Abdullah, Datuk Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak membuat bantahan terhadap British. Pada September 1875, Datuk Maharaja Lela bersetuju mengambil tanggungjawab untuk membunuh J.W.W. Birch. Kemudian, pada bulan November tahun yang sama, iaitu 1875, J.W.W. Birch telah dibunuh oleh seputung atas arahan Datuk Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak. Kemudian, 2 tahun kemudian, pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela dan seputung telah ditangkap dan kemudian mereka dijatuhi hukuman gantung. Tokoh yang kelima ialah Yam Tuan Antah. Nama sebenar beliau ialah Tunku Antah Raja Radin. Beliau merupakan anak Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Antara sebab penentangan yang dilakukan oleh Yam Tuan Antah adalah kerana Yam Tuan Antah menentang British disebabkan campur tangan urusan pentadbiran yang dilakukan oleh British di Sungai Ujong. British telah menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Karachi ialah wilayahnya. Yam Tuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan British itu yang menyokong Datuk Kelana. Beliau bimbang British akan meluaskan kuasa mereka terhadap wilayah-wilayah lain selepas ini. Sekarang kita beralih pula kepada peristiwa penentangan. Pada tahun 1875 telah berlakunya pertempuran di Paroi. Yam Tuan Antah telah berjaya menawan Paroi. Namun British menyerang balas dan akhirnya telah berjaya mengalahkan kembali pasukan beliau. Pada tahun 1876, beliau telah berunding dengan British untuk menamatkan persengketaan itu. Hasil rundingan tersebut, beliau telah diiktiraf sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Tokoh yang keenam ialah Datuk Bahaman. Nama sebenar Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Imam Noh. Beliau juga dikenali sebagai Datuk Bahaman orang kaya Semantan.
Datuk Bahaman menentang British kerana beliau telah kehilangan hak memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar. Datuk Bahaman menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terwar yang merupakan kawasan pengaruhnya. Pada tahun 1891, Datuk Bahaman telah mengetuai serangan terhadap British dan mereka telah berjaya menawan Lubuk Terwar. Kemudian pada tahun seterusnya, iaitu pada tahun 1892, beliau telah mematahkan serangan British di Semantan. Pada tahun 1894, beliau telah menguasai Kuala Tembeling dan juga Jeram Ampai. Tahun berikutnya, iaitu pada tahun 1895, beliau berundur ke Kelantan setelah British menawan semula Jeram Ampai. Tokoh yang ketujuh ialah Mat Salleh. Nama sebenar Mat Salleh ialah Datu Paduka Muhammad Salleh bin Datu Balu. Beliau telah dilahirkan di Inanam, Sabah. Beliau merupakan keturunan daripada Bajau dan juga Suluk. Sebab penentangan Mat Salleh adalah kerana SBUB tidak mengiktiraf kedudukannya sebagai pemerintah di Sandakan, Menggatal, Inanam dan juga Pulau Gaya. SBUB telah mengambil alih hak memungut cukai dan telah mengadakan peraturan baharu yang membebankan rakyat di situ. Peristiwa penentangan beliau bermula pada tahun 1897 di mana beliau dan pengikutnya menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya. Beliau mendirikan kubu lebih kukuh di Tambunan setelah kubunya di Ranau dimusnahkan oleh SBUB. Kemudian pada tahun 1900, SBUB melancarkan serangan besar-besaran dan menyebabkan Mat Salleh terkorban dalam serangan itu. Perjuangan beliau diteruskan oleh Mat Sator yang berpusat di Kampung Kapaian Lama, Tambunan. Tokoh yang ke-8 ialah Antenom. Nama sebenar Antenom ialah Ontoros bin Buyusan. Beliau dilahirkan pada tahun 1873 di Silar Pingkit Salangit, Hulu Sungai Tahul, Pensiangan, Sabah. Antenom menentang British kerana Syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk dengan menceroboh kawasan hutan yang dianggap mengganggu roh nenek moyang mereka. Pengenalan cukai baharu yang membebankan rakyat juga telah diperkenalkan pada ketika itu. Malah, SBUB telah menjadikan kaum Murut sebagai buruh paksa untuk membina jalan raya pada waktu itu. SBUB juga tidak membenarkan penduduk membuka tanah untuk pertanian. Jahat kan? Sekarang kita teruskan dengan peristiwa penentangan. Pada waktu itu, Antenom mengetuai pahlawan Murut untuk menentang SBUB dan mereka telah membina kubu di Silar Pingkit Salangit, Hulu Sungai Tahul, Pensiangan, Sabah. Pada tahun 1915, Antenom melancarkan serang hendap dengan menggunakan tambak, pedang dan juga sumpit terhadap SBUB di Pensiangan dan membina kubu di Sungai Selangit. Tetapi berjaya tak Antenom? Akhirnya, Antenom kalah dan terpaksa menyerah diri kepada SBUB untuk menyelamatkan keluarganya, pengikutnya dan juga kaum Murut. Tokoh yang ke-9 ialah Tok Janggut. Tok Janggut negeri mana ya? Tok Janggut di negeri Kelantan. Nama sebenar beliau ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Faktor penentangan yang telah dilakukan oleh Tok Janggut terhadap British adalah kerana Tok Janggut tidak bersetuju dengan pengenalan sistem penasihat British.
Yang kedua, Tok Janggut dan penduduk tempatan dipaksa menerima sistem cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan mereka. Peraturan baharu British telah menimbulkan kesulitan kepada penduduk tempatan. Pada tahun 1915, Tok Janggut telah menyerang British dan berjaya menguasai Pasir Putih. Namun, British membuat serangan balas dengan menyerang Tok Janggut punya kubu di Kampung Dalam Pupuh. Akibat daripada peristiwa itu, Tok Janggut telah terkorban dalam pertempuran itu. Tokoh yang ke-10 dan terakhir ialah Haji Abdul Rahman Limbong. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Beliau dilahirkan pada 1868 dan meninggal dunia pada 1929 di Mekah. Sebab Haji Abdul Rahman Limbong menentang British adalah kerana British telah memperkenalkan undang-undang baharu yang membebankan rakyat seperti peraturan tanah untuk petani menjalankan kegiatan pertanian. British juga telah mengancam untuk mengenakan tindakan undang-undang sekiranya penduduk tempatan enggan membayar cukai. Pada tahun 1922, Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam di mahkamah dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan baharu di Kuala Telemong. Kemudian, pada tahun 1928, petani dan pengikut Haji Abdul Rahman Limbong telah menawan bala polis di Kuala Berang. British melancarkan serangan balas dan beliau ditangkap atas tuduhan menghasut dan beliau dihukum buang negeri ke Mekah. Dan beliau juga meninggal di Mekah. Daripada kisah perjuangan tokoh-tokoh ini, kita dapat simpulkan bahawa sebab utama dalam peristiwa penentangan British ini adalah kerana pengenalan undang-undang dan cukai baru yang diperkenalkan oleh British. Ini sangat-sangat membebankan rakyat. Mereka dipaksa membayar sejumlah wang ataupun cukai yang sangat tinggi di atas tanaman mereka. Ini sangat membebankan dan membuatkan rakyat ataupun penduduk dan pembesar berasa marah. Kuasa pembesar untuk mengutik cukai selama ini juga telah dirampas oleh British, diambil alih oleh British. Jadi, semua bersepakat untuk bangun menentang penjajahan British pada ketika itu. Oleh itu, kita haruslah mengambil iktibar dalam kisah perjuangan tokoh-tokoh menentang British ini. Okey, tanpa mereka, mungkin kita tidak akan dapat merasa kesenangan seperti sekarang ini. Mereka bersusah payah, ada yang sampai berkorban nyawa, berkorban tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan, kebebasan yang kita dapat pada hari ini. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersikap patriotik, mengamalkan sifat patriotik dan cintakan negara kita untuk mempertahankan kedaulatan negara untuk masa depan negara kita yang aman dan damai. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe dan komen video cikgu. Kita jumpa lagi nanti ya. Bye-bye.